Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rafida bertemu kembali dalam kelas Sains Tingkatan 1. Hai anak-anak, Cikgu harapkan semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar sains. Sediakan kertas dan pen ataupun pensil untuk mencatat isi-isi penting. Okey, hari ini kita akan belajar bab 1 iaitu pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Dalam bab ini anak-anak akan didedahkan dengan apakah sains, apakah kuantiti fizik, bagaimana cara untuk mengukur ketumpatan. Tanpa membuang masa, kita lihat subtopik 1.1. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Okey. Kita tengok keluar rumah kita nampak pokok membesar, semakin hari semakin membesar. Kadang-kadang kita dengar guru di langit, kemudian kita lihat hujan turun. Okey, pagi kita nampak terbitnya matahari, petang kita nampak tenggelamnya matahari, dan juga kita juga lihat diri kita makin hari makin tinggi. Ini adalah pembesaran semua yang cikgu cakapkan tadi berlaku secara semula jadi, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dibuat oleh manusia. Okey, jadi kita perlukan satu ilmu ilmu apa yang kita perlukan untuk memahami kejadian-kejadian tersebut. Kita perlukan ilmu yang awak sedang belajar ni lah, ilmu sains. Kita pergi kepada maksud sains. Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Iaitu sains adalah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena semula jadi. Bermaksud sains ni membolehkan kita memahami apa fenomena semula jadi yang berlaku di sekeliling kita. Okey, setiap hari anak-anak buat apa? Tengok TV, tengok handphone, melayari internet. Mak pula di dapur membasuh baju, menggunakan mesin basuh, ayah ke kedai menggunakan kereta. Okey, semua yang kita dapat ni, kemudahan yang kita dapat ini adalah teknologi. Okey, apa dia teknologi? Teknologi ialah aplikasi daripada ilmu sains. Jadi kita tengok selain daripada handphone, mesin basuh, kereta, apa dia sumbangan ilmu sains? Kita pergi kepada kepentingan sains. Yang pertama, menyumbang kepada bidang kejuruteraan seperti pembinaan bangunan pencakar langit yang canggih. Okey, kalau kita lihat kita ni manusia rendah je, 1.6 lebih, 1.7 lebih jika dibandingkan dengan bangunan yang tinggi. Tapi tak mustahil kita boleh membina bangunan yang tinggi dengan ilmu yang kita ada, iaitu ilmu sains lah. Okey, kemudian penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Yang jauh terasa dekat. Okey, selain itu dalam pertanian juga sains memberi sumbangan ataupun pentingnya sains dalam pertanian ini untuk menghasilkan baja, racun serangga dan juga boleh menggunakan kaedah hidroponik. Okey, zaman sekarang pula, zaman penyakit, COVID-19, penemuan vaksin, itu dapat daripada mana? Dapat daripada individu yang belajar sains, daripada ilmu sains. Okey, so penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan membantu untuk mengawal penyakit berjangkit dan mengurangkan kadar kematian. Jelas di sini ilmu sains sangat penting. Cikgu harap semua meminati untuk belajar sains. Untuk apa kita jugalah, untuk kemudahan-kemudahan akan datang. Okey, kita lihat kepada bidang sains. Okey, yang pertama kita ada bidang fizik. Apa dia bidang fizik? Kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Contohnya kejuruteraan, tenaga elektrik. Yang kedua kita ada biologi. Kajian tentang benda hidup. Contohnya zoologi, mikrobiologi. Apa dia mikrobiologi ni? Okey, mikrobiologi adalah kajian tentang
mikroorganisma yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Contoh seperti virus, kulat dan bakteria. Kita ada bidang fisiologi. Kita ada bidang botani. Okey, kemudian kita tengok pula bidang yang ketiga. Kajian bidang kimia kajian tentang girim dan tindak balas yang berlaku. Contohnya kita ada farmakologi. Pada farmakologi kajian tentang ubat-ubatan. Kita ada forensik dan kita ada toksikologi, iaitu kajian kesan sampingan bahan kimia kepada organisma. Seterusnya kita pergi kepada bidang yang seterusnya, iaitu geologi. Tadi kita dah ada 3 kan? Apa dia tadi? Fizik, biologi, kimia. Sekarang kita pergi yang keempat, geologi. Geologi ni adalah kajian tentang batuan, tanah dan mineral. Contoh kita ada geokimia. Kita ada geomorfologi, iaitu kajian tentang proses-proses semula jadi ke atas fizikal daratan atau lautan yang akhirnya boleh membentuk muka bumi yang baru. Itu geomorfologi lah. Dan geofizik adalah kajian tentang bumi dengan menggunakan kuantiti fizikal. Kita gunakan peralatan elektrik atau elektronik. Kita panggil penderiaan jauh lah. Okey, dan juga kita ada bidang astronomi. Astronomi ni adalah kajian tentang planet, bintang dan objek lain dalam alam semesta. Contohnya astrofizik. Dan akhir sekali kita ada meteorologi, kajian tentang perubahan cuaca dan iklim. Contohnya hidrometeorologi. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, apa dia kerjaya dalam sains? Anak-anak bercita-cita nak jadi apa? Tengok ada tak yang cikgu sebutkan ni termasuk dalam cita-cita anak-anak? Jika termasuk, belajar sains betul-betul, insya-Allah boleh tercapai termakbulnya cita-cita tersebut. Okey, contoh kita tengok kerjaya dalam sains. Okey, ini beberapa contoh lah, sebenarnya banyak. Kita lihat beberapa contoh. Yang pertama dalam bidang fizik. Contoh-contoh kerjaya adalah ahli astronomi, ahli oceanografi. Apa ni oceanografi ni? Ahlinya adalah ahli yang mengkaji lautan, bumi. Okey, termasuklah dia kaji ekosistem dalam laut, aras lautan dan juga dia kaji gelombang dekat lautan. Okey, di bawah fizik juga boleh jadi guru, ahli meteorologi, jurutera dan ahli fizik. Okey, yang kedua, bidang biologi. Kerjaya yang terlibat adalah doktor perubatan, ahli botani, ahli zoologi, guru. Ni guru biologi lah ni. Ahli oceanografi, ahli mikrobiologi dan ahli biologi. Manakala dalam bidang kimia kita ada ahli farmasi, ahli oceanografi lagi, guru, ahli forensik, ahli kimia dan geologi. Kita ada ahli geologi dan guru. Guru semua ada Okey, ini contohlah gambarnya. Ada jurutera, doktor, ahli farmasi dan ahli geologi. Okey anak-anak, harapnya anak-anak dapat fahamlah setakat ni. Kita tengok dulu inovasi teknologi. Cikgu sebut tadi apa teknologi? Teknologi adalah aplikasi daripada ilmu sains. Okey, kita tengok kebanyakan mesin dan alat yang kita gunakan setiap hari adalah hasil reka cipta sains. Contohnya kereta, kapal terbang, telefon, komputer dan sebagainya. Mesin dan alat tersebut membantu kita menyelesaikan masalah. Selain itu, ia memudahkan, menjimatkan masa kita. Okey, cikgu rasa sampai sini sahaja tajuk 1.1. Okey, jadi nak tengok anak-anak faham ke tidak? Cikgu akan snapkan praktis formatif 1.1 ni dan masukkan ke dalam grup WhatsApp. Anak-anak salin soalannya cantik-cantik. Lepas tu jawab dan hantar personal kepada
Cikgu. Okey, tak apa, cikgu bagi masa seminggu. Ni kan nanti minggu depan tu harapnya semua orang dah hantarlah. Okey, dan cikgu akan beri feedback Okey, anak-anak, rasanya sampai di sini saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.